السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين. شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم اجعلنا من المخلصين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد آمين يا رب العالمين. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بالعلوم في الدارين. بعد بسم الله الرحمن الرحيم muka surat 3 sambungan kitab pelita penuntut. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dimulakan karangan musannif memulakan karangan dengan yang pertama kalimah bismillah dan yang kedua dengan memuji Allah, sama ada dengan alhamdulillah ataupun ahmadullah ataupun nahmadullah ataupun bahasa Melayu segala puji bagi Allah. Itu sebahagian daripada sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap majlis yang hendak dimulakan maka mulakanlah dengan alhamdulillah dan salawat serta salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah sama ada majlis itu majlis ilmu sebagaimana yang kita berada pada malam ini, ataupun majlis itu satu majlis perhimpunan saudara mara kita nak bercakap, mulakan dengan alhamdulillah dan selawat ke atas Nabi sunat. Ataupun mesyuarat pun sama. Kita mesyuarat kat sekolah, mesyuarat kat pejabat, apabila kita diberi peluang untuk bercakap, mulakan dengan puji-pujian. Mulakan dengan puji-pujian kepada Allah dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak beri salam itu pada pertama-tamanya, pertama kalimah apabila kita bertemu seseorang, maka kita beri salam. Kemudian kalau hendak bercakap, maka sunnah dalam mana-mana majlis kita mulakan dengan alhamdulillah dan wassalatu wassalamu ala rasulillah, selawat ke atas Nabi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Allah yang mana?
Allah pemelihara sekalian alam. Alamin sekalian alam. Manakah sekalian alam? Kalau ditanya apakah yang dimaksudkan dengan sekalian alam, maka kita nak jawab apa? Kalau dia tanya. Kita jawab bumi. Satu. Lagi nak jawab langit. Kemudian bintang. Kemudian bulan. Kemudian orang. Kemudian kambing. Banyak nak bilangnya. Tak habis lah. Jadi jawapan yang ringkas. Kalau dia tanya apakah yang dimaksudkan sekalian alam. Kullu ma siwallah. Semua segala-galanya selain daripada Allah. Tak kira. Mikrofon, alam. Air, alam. Oksigen, alam. Tak kira. Kalau kau nak bilang satu-satu, banyak sangat nak bilang. Apa dia alam? Selain daripada Allah. Semua. Tak kiralah apa betul sekalipun selain daripada Allah. Alam. Tu. Kita pernah tanya anak murid kita tingkatan 3 masa mengajar kat sekolah Arab. Nak tanya, burung alam ke tak? Mula-mula kita dah katakan semua selain pada Allah alam. Taik burung alam ke tak? Berfikir apa dia? Taik burung alam ke tak taik burung? Tak boleh nak pergi dah. Oleh kerana biasanya didedahkan dengan alam apa dia ni? Alam semesta. Apabila sebut dengan alam, alam semesta ni alam yang luas. Orang nampak bumi, orang nampak langit, orang nampak dengan angkasa cakrawala. Begitu sahaja. Sedangkan alam itu semua sekali selain daripada Allah. Dan selawat serta salam ke atas Sayyidina Muhammad. Penghulu kami Muhammad. Sekali lagi timbul perbahasan. Kenapa ni sebut Sayyidina? Kan Nabi kata la tusayyiduni. Jangan kamu panggil aku dengan penghulu. Dengan tuan Sayyidu. Hadis tersebut disebut oleh Syekh Atiyah Saqar di dalam fatwanya yang bertajuk Ahsanul Kalam. Fatwa yang difatwakan oleh bekas ketua Majlis Fatwa Al-Azhar Syekh Atiyah Saqar sebanyak 6 jilid. Di dalam jilid, dalam banyak-banyak fatwa yang dikeluarkan, salah satunya mengenai perselisihan yang timbul mengenai masalah boleh tak kita panggil Nabi Sayyidina ataupun tidak. Tak boleh apa ni, kan Nabi larang panggil Sayyidina. Mana hadis? Lalu dia bawa dengan hadis. Lalu Syekh Atiyah Saqar membahaskan hadis tersebut mengikut kaedah tata bahasa Arab, nahwu saraf. Betul tak hadis ni? Apabila dia bahaskan mengikut kaedah bahasa Arab, lalu dia mengatakan hadis ni adalah hadis yang ditolak, tidak diterima. Bukan hadis lemah, bukan hadis dhaif, tetapi hadis mardud, hadis yang ditolak. Sebab apa? Sebab hadis tu kata Syekh Atiyah Saqar, hadis yang direka-reka. Sebab salah dari sudut kaedah bahasa Arab, dari sudut ejaan huruf. Ada satu huruf yang dia ajar tu tak betul. Sedangkan tidak ada mana-mana hadis yang bersalahan dengan tata bahasa Arab. Dia akan betul sungguh-sungguh. Tak akan tersalah. Jadi Syekh Atiyah Saqar talak dengan orang yang berpegang dengan hadis. Jangan kamu memanggil aku dengan Sayyidi. Hadis tu tidak betul, kata Syekh Atiyah Saqar. Jadi boleh tak kita panggil dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidi? Kalau tetap orang berpegang mengatakan, katalah kalau orang berpegang dengan hadis tu hadis dhaif. Mereka nak amal, tidak boleh panggil Nabi dengan Sayyidi seumpama. Kalaulah dengan Nabi tidak boleh dipanggil dengan Sayyidi, macam mana pula dengan orang-orang besar di sebahagian negara, contoh negara kita. Lebih daripada Sayyidi, lebih pada tuan, lebih daripada penghulu kita letak gelaran. Betul tak?
Kita letak apa? Datuk tinggi dah. Di ATO, apa dia tu? Koma sebelah atas. Tinggi dah. Kalau di UK tak jadi. Yang tu esok lusa dah nak pergi ke kubur. Tu tak ada martabat dia. Manakala lebih daripada itu orang panggil apa dia? Datuk Seri. Yang lebih daripada itu orang panggil yang mulia. Lebih daripada penghulu pangkat yang mulia. Yang lebih daripada itu yang amat mulia. Macam mana pula? Kenapa orang tidak bahas mengenai perkataan-perkataan yang disandarkan kepada manusia yang jauh rendah statusnya berbanding dengan Nabi? Ini kita pelik. Sibuk bahas mengenai gelaran yang orang panggil terhadap Nabi, tetapi ada gelaran pangkat yang jauh lebih tinggi diletakkan kepada manusia yang lain, tetapi orang buat tak nampak sahaja. Tak. Kita panggil dengan bermacam-macam gelaran. Sepatutnya tak timbul lah. Sayyidi kata ulama, kalau ada orang tu berpegang dengan hadis tu, Nabi kata jangan panggil aku Sayyidi. Itu atas dasar tawaduk, rendah diri Nabi. Apabila orang merendah diri, man tawadu'a lillah rafa'ahu Allah. So siapa yang rendah diri kerana Allah, dia akan diangkat oleh Allah. Kita pun sama, apabila orang merendah diri, adakah kita akan biarkan dia dalam keadaan rendah diri? Contohlah kita dengan Ustaz Azhar Idrus, contoh kebetulan dia datang masalah. Dia datang penuh ni. Kita bangun tak beri laluan kat dia? Kita bangun, dia kata, tak apalah, tak payah bangun, duduk-duduk, kita duduk semula agak-agak. Dia rendah diri dia, tak payah duduk, kita pun duduk, buat-buat tak tahu dah. Tak boleh, kena naik. Tu kita, baru dengan sama-sama kita. Ini dengan Nabi, walaupun Nabi merendahkan diri dia, tetap dengan sahabat rasa satu kesalahan. Tetap dengan ulama rasa sesuatu yang tidak beradab. Apabila tidak disebut dengan Sayyidi. Oleh sebab tu salah satu hujah ni ulama besar juga ni, kitab pelita penuntut dipelajari oleh boleh dikatakan seluruh pondok. Bahkan negara Arab pun sama, risalatut ta'lim, ta'lim muta'allim dipelajari oleh mereka-mereka yang khusus mempelajari dalam perkara-perkara agama, tetapi tidak ada seorang pun yang memprotes mengenai pendahuluan yang ditulis wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Kita je nak protes. Dalam masalah tahiyat, boleh tak kita baca sayyidi ataupun tidak? Itu khilaf dua pendapat di kalangan ulama. Apabila timbul dua kekhilafan di kalangan ulama, bebas kita nak pilih. Ada ulama mengatakan tidak disunatkan membaca sayyidi di dalam sembahyang oleh kerana lafaz yang asal di dalam sembahyang Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi ada ulama tetap dengan pendapat seumpama tadi, rasa tidak beradabnya kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu sebahagiannya mengharuskan kita membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak boleh baca. Tu tak tahan tu. Dah ada khilaf ulama. Tetapi masih tetap juga salah tu. Tak boleh baca. Batal sembahyang. Ada sampai yang ekstrim ataupun berlebih-lebihan sehingga menghukumkan batal sembahyang. Amma ba'd. Ada pun selepas daripada itu, yakni selepas daripada memuji Allah dan selepas daripada berselawat ke atas Nabi serta keluarganya serta sahabatnya, berkata muallif rahimahullahu ta'ala, pengarang asal berkata, dia terjemah dah kitab ni. Pengarang asal berkata, tak kala melihat aku akan beberapa banyak daripada orang-orang yang menuntut ilmu pada masa aku,
bersungguh-sungguh mereka itu kepada belajar ilmu, padahal tiada sampai mereka itu akan maksud-maksudnya, atau diharamkan akan mereka itu daripada manfaat-manfaatnya dan buahan-buahannya, dan iaitu beramal dengan dia. Kata pengarang kitab. Sebelum dia karang kita, dia tengok dahulu keadaan. Dia kata banyak aku tengok pelajar-pelajar agama. Orang yang hendak belajar agama. Bersungguh mereka. Belajar siang malam. Ramai kawan-kawan kita sendiri semasa kat Mesir pun siang malam. Pagi turun sama-sama. Kemudian tengah hari kalau ada turun lagi. Pernah kita belajar pukul 5 pagi sebelum subuh. Oleh kerana clash antara guru tersebut, guru ni dah ada dah. Selepas subuh 6.30 pagi ada dah guru ni mengajar. Kita nak belajar juga dengan guru saya lagi minta, Ustaz, apa dia boleh tak buka kitab awal pagi. Tak apa, kalau nak belajar saya sanggup mengajar pukul berapa? Pukul 5 pagi. Subuh pukul berapa? Hampir pukul 6 pagi. Kita belajar sejam sebelum subuh. 4.30 dah bangun, pergi dah. Akhir sekali ustaz tak pergi. Awal sangat pukul 5 pagi. Tak tahan juga. Bersungguh nak ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Boleh dikatakan ramailah yang bersungguh, tetapi masalah di kalangan yang ramai bersungguh menuntut ilmu, mereka tak sampai maksud menuntut ilmu. Apa dia? Beramal dengan ilmu yang dipelajari. Belajar lama dah, tetapi amalan gitu juga. Tiap-tiap malam, kalau sebahagian kalau kat Kelantan pun majlis ilmu dah tak pack dah, setengah surau ataupun masjid kerana guru-guru agama dah terlalu kurang. Tu semasa kita kat Kelantan pun macam tu lah. Datang mari minta tolong ustaz. Berapa kali seminggu ada kuliah kat sana, tak ada satu malam pun ustaz. Ya Allah, minta maaf, kita pun tak boleh pergi dah sampai tahap tu. Ada yang sebahagian 3 kali seminggu. Ada yang sebahagian alhamdulillah tiap-tiap malam. Baik, yang belajar tiap-tiap malam. Selama berapa tahun dah? Kain pelekat cak kuda tu sampai ke hilang cak dah. Lama dah belajar. Tetapi aurat tak boleh jaga lagi. Tak boleh jaga. Tak tahu berapa puluh kali dah sebut mengenai aurat. Sebut sekali lagi orang buat tak tahu. Kawan saya kita dengan kat depan dia kita tegur jaga aurat ni. Dalam masa kita tegur, dia tutup. Dalam khutbah Jumaat kita sebut bab aurat. Dalam kuliah kita sebut bab aurat. Dah. Seringkali tetapi walaupun berapa banyak masih tidak terhasil maksud ilmu yang sampai kepada diri seseorang. Dah sampai dah mendedahkan aurat haram tetapi masih tidak boleh beramal. Kita balik Kelantan minggu lepas pun samalah. Apabila nak ambil wuduk, ada seorang tu dia ambil wuduk, dia apa ni? Dia simpul kain dia, dia letak celah paha, dia kepit. Tu biasalah. Nah, ada mana-mana tempat pun biasa ada lah golongan seumpama itu. Puak-puak berdoa. Jadi dia kepit celah paha, dia ambil wuduk. Lutut nampak tak? Nampak. Nak sembahyang ni, nak hadap Allah. Sebelum hadap Allah, buat maksiat dulu. Betul ke tak? Tak betul. Adakah memang dia nak buat maksiat? Tidak. Tetapi kenapa dia buat? Kalau tanya, kamu nak buat maksiat? Semua tak nak. Tak. Kita tanya orang yang tak sembahyang, kamu nak masuk surga? Nak masuk neraka? Tak nak. Walaupun tidak sembahyang. Akhir kita tegur. Abang Meh. Tinggi sangat kain tu. Rendah sikit. Aurat. Gitu lah, tak marah. Tegur secara lembut sahajalah. Aurat tu rendah sikit kain. Dia pun tengok kita ya tu.
Tak apa ustaz, tak ada orang dia kata. Tak ada orang dia kata. Aku ni dia nampak lembu ke kambing aku ni. Yang tegur dia tadi. Masalah dia kata tidak ada orang tu siapa? Yang maksud dia tidak ada orang perempuan yang melihat. Maksud dia. Kita tahu. Maksud tidak ada orang. Jadi, walaupun tidak ada orang perempuan, sebelum daripada tu pun kita pernah beritahu dia kata, aurat sama-sama lelaki tetap sama. Sama juga seorang lelaki wajib dia jaga aurat dia daripada pusat hingga ke lutut daripada mana-mana perempuan asing. Begitu jugalah wajib dia jaga daripada mana-mana lelaki. Tetap sama. Walaupun lelaki itu anak dia. Walaupun lelaki itu adik-beradik dia. Walaupun lelaki itu ayah dia. Datuk dia. Tetap haram dia mendedapkan sebahagian daripada aurat. Daripada pusat hingga ke lutut. Tak boleh. Tetapi orang Masih lagi tak boleh nak jaga. Kenapa? Itulah yang disebut oleh pengarang kitab kita. Kesian lama dah mendengar. Ada sebahagian kita balik mati dah. Tetapi setiap kali kita balik bercuti, sering kalilah kita akan nampak paling tidak lutut dia, paha dia. Sampai mati. Tak boleh nak amal. Dengan ilmu yang telah diketahui umum oleh, boleh dikatakan semua orang dah tahu. Itu pun tak boleh nak amal lagi. Ya Allah. Sebab tu kata pengarang kitab kita, aku tengok orang bersungguh. Tetapi kesian, terhalang daripada buah-buahannya. Iaitu amalan. Orang perempuan sama. Kalau orang tegur, ini dah bermasyarakat. Kalau ditegur perempuan yang memakai tudung, tetapi berbaju lengan pendek, ataupun berseluar ketat lah contoh. Nah. Dek, kenapa dek pakai tudung? Ini baju lengan pendek, dah aurat. Apa mereka akan jawab? Dia akan jawab, Allah bang, tak apa bang dia tu. Saya pakai juga tudung walaupun baju lengan pendek. Orang tengok. Tak pakai tudung langsung. Hujah dia, tengok. Hujah. Dia mempertahankan kebatilan yang ada pada diri dia. Itu masalah. Kita senantiasa dalam bab ibadah kita ukur dengan orang yang lebih rendah. Kalau dalam bab maksiat kita ukur dengan orang yang lebih banyak. Itu masalah. Oh, saya sikit je ni makan rasuah. Baru RM300. Bos banyak lagi. Kalau bab maksiat dia ukur orang lebih banyak. Kalau bab kebajikan dia ukur dengan orang yang lebih sedikit. Salah jalan kita. Kata ulama, kalau bab ibadat, kamu ukur dengan orang lebih banyak. Baru tidak rasa tinggi diri, tidak datang perasaan bangga, terhindar daripada riak, terhindar daripada sum'ah, terhindar daripada takabur. Kuat tahap mana ibadah yang kita lakukan? Ya Allah, orang tu banyak lagi. Kita akan rasa tidak ada apa-apa. Kalau kita buat dengan satu-satu maksiat, ukur dengan orang lebih rendah daripada kita. Aku buat maksiat, aku mengumpat. Orang tu, dia mengumpat, dia tak belajar. Aku belajar tapi mengumpat, berat aku. Ukuran dia. Tak. Kita senantiasa bandingkan kesalahan dengan yang tak sepatutnya. Ada seorang pelajar, seorang remaja pun begitu apabila dia tegur. Kawan kita tegur. Selepas 2 rakaat sembahyang zuhur, masuk rakaat yang ketiga, selepas rakaat yang keempat imam beri salam, sepatutnya ditambah 2 rakaat lagi. Tiba-tiba tidak ditambah, terus beri salam. Kawan saya dia masuk sekali dengan seorang remaja tu sama-sama masuk rakaat ketiga. Selepas imam beri salam, bangunlah tambah 2 rakaat lagi. Yang orang sebelah dia yang sama-sama masuk bersama dengan dia, terus beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kemudian dia wirid. Walaupun 2 rakaat, dia wirid bersama dengan imam. Sehingga kawan saya selesai sembahyang 2 rakaat. Sudah dia ada lagi. Bagus dia.
Baca wirid. Kemudian kawan saya tegur, dek, tadi adik baru 2 rakaat ke? Ya, 2 rakaat. Habis selepas 2 rakaat mengapa beri salam? Dia kata, abang tak apa abang, saya semayang juga 2 rakaat. Kawan saya kat luar tak semayang langsung. Saya sempat juga 2 rakaat Zuhur. Boleh jawab macam tu. Nak kata macam mana agak-agak. Ni bukan orang Somalia, orang Malaysia. Ustaz ramai, masjid banyak. Kitab tak tahu tiap bulan berapa banyak orang terjemuh kitab-kitab ulama yang masyhur. Masih ada orang yang jahil som. Allahu Akbar. Kalau kita fikir tak logik lah. Kalau fikir sekali. Tapi itulah realiti. Realiti masyarakat kita hari ni. Dan menghambur akan dia kerana tersalah mereka itu akan jalannya dan meninggal mereka itu akan syarat-syaratnya. Jadi dia kata, aku tengok orang yang bersungguh belajar, tiba-tiba dia tidak beramal. Mengapa keadaan sedemikian berlaku? Cuma aku tengok kenapa salah satu daripada sebab yang menyebabkan seseorang belajar tetapi tidak beramal. Salah satunya kerana mereka itu tersalah akan jalannya, tersalah jalan, yakni jalan ataupun cara menuntut ilmu. Kita nak naik basikal pun kita kena belajar cara dia. Tak? Kita nak panjat pokok pun kita kena tahu cara. Tengok kawan mudah je, tengok kawan. Mari. Pokok kelapa. Okey. Keruk. Oh, mudah ah. Kita tolak juga tak naik-naik. Duduk kat mobil situ, tolak tak naik. Tengok orang mudah saja. Ada cara. Nak panjat pokok kelapa ada cara. Nak kupas kelapa ada cara. Kalau tak kena cara, dah pukul 7, pukul 8 malam tergolek kat situ buah kelapa. Dah duk tunggu ni nak gulai ikan ni. Tak tercabut kulit dia. Dah kalau tak kena cara. Dah nak kukur kelapa kena ada cara. Tak kena cara dia keluar isi dengan tepurun-tepurun sekali keluar. Orang kukur biar jadi halu tu. Kita jadi besar-besar seumpama. Kalau benda yang seremeh itu pun perlu kepada cara, ini perkara besar menuntut ilmu. Jangan ingat pekerjaan menuntut ilmu kita boleh masuk gitu-gitu sahaja. Apabila kamu masuk dalam keadaan tanpa mempelajari cara untuk mempelajari ilmu, akhirnya kamu terhalang daripada buahnya tadi iaitu beramal. Kita tak nampak. Kerana kesilapan yang sedikit. Pasang kelas terbalik. Tak masuk dah dia. Komplit semua dah. Skru sebiji pun tak tertinggal. Kemah elok dah. Tengok-tengok. Pelik kelas. Terbalik. Apa-apa tak jadi dah. Sikit lah. Tak begitu juga sama. Menuntut ilmu perkara agama lebih lagi. Terpesong sedikit boleh sampai membatalkan ibadah. Terkadang terpesong sedikit boleh sampai mendatangkan dosa. Terkadang terpesong sedikit boleh menjatuhkan akidah. Itu lebih bahaya. Dalam masalah kita mempelajari ilmu agama. Jangan. Kita nak bercakap pun kena tilik dahulu dengan agama. Dan tiap-tiap mereka yang tersalah akan jalannya, nescaya sesat ia. Dan tiada mencapai ia akan maksudnya, sama ada maksud itu besar atau kecil. Lalu berkehendak aku dan kasih aku bahawa aku menyatakan bagi mereka itu akan jalan belajar. Kalau kamu tersalah jalan untuk belajar, apabila tersalah sesatlah dia kata. Apabila sesat tidak ada hasil, tak dapat dah faedah kamu menuntut ilmu, tak dapat. Maka oleh sebab itu kata dia,
Oleh kerana lalu berkehendak, aku rasa keinginan nak tolong satu, dan kerana nombor dua, kasih aku. Aku kasih, aku sayang kat orang tu yang dah datang belajar dah, tetapi tersilap jalan. Jadi aku nak pimpin dia semula ikut cara yang sebetulnya. Mudah-mudahan tidak tersasar daripada hasil kamu menuntut ilmu. Dan aturannya. Jadi aku nyatakan cara jalan belajar dan aturannya atas qadar yang aku lihat pada beberapa kitab-kitab. Dan qadar yang aku dengar daripada guru-guruku yang mempunyai ilmu dan hikmah-hikmah. Dua rujukan. Nombor satu kitab, nombor dua guru. Kena ada dua-dua tu. Kitab, yang kedua guru. Ustaz, boleh tak kita nak belajar, kita nak membaca sendiri kat rumah? Boleh, tak jadi masalah. Macam mana pula dengan kata-kata hukama, man la syaikhun fasyaitanu syaikhun. Sesiapa yang tidak ada guru, maka syaitan gurunya. Baik. Maka kata-kata hukama tersebut beritahu kalau seseorang memang tidak ada asas. Orang yang dah ada ilmu, mantap dah ilmu dia nak baca-baca. Ataupun orang yang dalam proses dia memang dalam keadaan belajar. Walaupun tak berapa mantap, boleh baca. Boleh, tak salah. Seumpama orang yang sedang belajar Al-Quran. Masih mempelajari hukum tajwid. Masih belajar mun'im makhraj. Boleh dia baca seorang? Boleh. Tetapi dalam tempoh belajar, maksudnya dalam seminggu, kemungkinan 3 kali, 4 kali dia belajar. Hari yang dia tak pergi, boleh tak dia baca? Boleh, walaupun tersalah. Dimaafkan. Jadi kita pun sama nak baca boleh? Boleh, tetapi pastikan kalau benda yang kesamaran, rujuk kepada guru. Yang banyak, terkadang guru kita hanya risalah sekeping yang kita jumpa kat tepi tiang elektrik. Tu guru kita kadang-kadang. Risalah ni. Pendapat dia. Tak tahu siapa karang. Tak kira lah masalah-masalah apa pun. Kalau dahulu masalah surat berantai. Kalau tak sebar, tak potong stek 10 kali, tak sebar, suwe hidup. Seumpamanya. Cepat-cepat pergi kedai potong stek. Tak mudahnya terima guru kita jumpa dalam semok sahaja. Nah, ilmu kita jumpa gitu-gitu, tak tahu siapa yang karang, siapa penulis dia, apa yang ditulis betul ataupun tidak, yang dia ceritakan mimpi orang-orang sekian dituliskan, mimpi oleh penjaga kunci Kaabah. Betul tak cerita dia? Kita tak tahu, tetapi dah terlang dah. Ni penjaga pintu Kaabah sendiri bermimpi ni. Orang siapa cerita kat kamu? Tak tahu siapa. Jumpa kat mana? Jumpa kat tepi tiang elektrik. Apabila sampai kepada kamu bukan setakat risalah tak tahu siapa karang. Mungkin orang Islam karang, mungkin orang kafir karang, mungkin orang munafik yang karang, mungkin budak-budak karang, mungkin orang jahil yang karang, mungkin orang nak ambil kesempatan yang mengarang. Kita tak tahu. Benda tak tahu sahih ataupun tidak. Apabila datang kepada kamu satu-satu berita daripada orang yang fasik, yang ni tak tahu siapa. Kalau datang seorang yang sememangnya fasik, maka hendaklah kamu cek terlebih dahulu, kata Allah. Fasik ni tak payah. Kalau kita belajar daripada guru-guru pondok, kalau di kalangan ulama, kalau kita di Malaysia lah, ulama ke orang-orang ilmuwan, tak tutup kepala, fasik dah. Tak boleh nak terima perkhabaran daripada orang sedemikian. Berat sangat ustaz, tak tutup kepala fasik dah. Ya, kalau dia di kalangan ahli-ahli agama, tempat rujukan orang ramai mengenai masalah agama. Sebab apa? Sebab agama orang nak tahu hanya melalui golongan tersebut.
Dialah orang yang bawa agama, dialah sebagai modal, dialah sebagai pewaris kesinambungan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tak bawa dengan yang sunnah-sunnah, lebih-lebih lagi kalau yang wajib, yang sunnah-sunnah kalau tak dibawa oleh orang-orang alim seumpama itu, siapa lagi yang nak sambung kesinambungan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang nak tahu macam mana? Orang tilik. Tu. Tak payah mana. Orang fasik, orang jenis macam mana? Orang yang banyak melakukan dosa kecil. Fasik lah. Tu kalau apa dia ni, definisi fasik yang masyhur kita dengar, fasik siapa? Yakni orang yang senantiasa melakukan dosa kecil ataupun jarang-jarang melakukan dosa besar. Jangan-jangan sekali mengupak. Fasik lah. Toh. Dan ini kan getah sehelai. Tak tahu siapa yang menulis. Tu tuan-tuan. Nah, apa dia? Fasik. Mata tak jaga daripada aurah perempuan. Fasik lah. Tak boleh. Ada perempuan selalu dah. Nah, ada yang seksi-seksi sikit, comel-comel, putih-putih sikit. Selalu dah dia. Tak sekejap sebelum ni. Wah, ada seorang lagi. Wah, ada seorang pula. Tak boleh nak jaga dengan pandangan. Ya Allah. Mudah fasik. Fasik siapa? Orang yang rasa pahala amalan mereka. Banyaknya. Tak. Kalau kita cek betul-betul ramai yang jatuh fasik. Kemungkinan jatuh atas diri kita sendiri. Kita tak tahu. Sebab itulah kita perlu banyak-banyak istighfar. Sama ada kadang-kadang kita buat dalam keadaan kita tak tahu. Dan banyak juga kesalahan yang kita buat dalam keadaan sedar. Oleh sebab tu banyak-banyaklah kita minta ampun. Astaghfirullahalazim. Minta ampun dengan hati yang penuh kekhusyukan. Oleh kerana apa? Oleh kerana pernah seorang lelaki diriwayatkan oleh Syekh Abullas As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, Sayyidina Ali karramallahu wajhah melihat seorang lelaki yang selesai daripada menunaikan sembahyang. Annahu ra'a rajulan qad faragha min salati faqala wa qala Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Selepas lelaki tersebut selesai sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lalu ia mengucap istighfar dan bertaubat. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata dengan Sayyidina Ali, sari'an, dalam keadaan cepat. Orang itu istighfar cepat. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Sayyidina Ali terus tengok, ya haza, wahai tuan, inna sur'atal lisani bil istighfar taubatul kadzabin wa taubatuka tahtaju ila taubah. Wahai tuan, sesungguhnya cepat lidah kamu dengan istighfar adalah taubat seorang penipu. Penipu. Kamu bertaubat dengan Allah begitu sahaja. Taubat kamu tadi berhajat kepada taubat yang lain. Tak jadi. Bukan sekadar tidak jadi. Bahkan kamu sepatutnya bertaubat daripada taubat kamu tadi. Nombor satu. Sebelum kamu taubat daripada kesalahan yang kamu lakukan. Kenapa? Kamu telah melakukan kesalahan yang kedua. Kamu taubat dalam keadaan taubat seorang penipu. Nampak taubat dah. Taubat pun tipu lagi. Taubat tu perlu pada taubat yang lain tu. Nak tutup semula kesalahan. Kata Sayyidina Ali. Lalu kata lelaki tersebut, ya Amirul Mukminin, mataubah. Wahai Amirul Mukminin, kalau begitu apakah taubat? Dia tanya pula.
Orang tegur, Sayyidina Ali tegur, ulama tegur, guru tegur, tak nak terima teguran siapa lagi? Dah. Oh kalau begitu Sayyidina Ali siapa? Oh, rupa-rupanya dia taubat tu bukan taubat mengikut pandangan Sayyidina Ali, bukan taubat. Seumpama kalau kita lah istighfar. Istighfar dalam keadaan semata-mata menyebut. Mengikut pandangan. Kalau Sayyidina Ali bukan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwa al-qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwa al-qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Istighfar pun cepat-cepat dah. Sebab apa? Sebab kita semayang Isya lewat ni takut makmum marah. Kita istighfar bukan takut kepada Allah, takut orang belakang nak balik cepat. Contoh kalau kita imam, kalau kita makmum pun sama, istighfar kita. Astagfirullahalazim. Istighfar sambil tengok jam. Astagfirullahalazim. La ilaha illa huwa al-qayyum wa atubu ilaih. Pukul 8:30 istighfar. Mana hatinya ya Allah? Astaghfirullahalazim. Aku minta ampun denganmu ya Allah ya Maha Agung. Aku minta ampun denganmu ya Allah. Kalau nak cek ya Allah banyaklah kesalahan kita. Nak cek kembali. Allah istighfar betul-betul. Kata Sayyidina Ali, mat taubah, apakah taubah? Kata Sayyidina Ali, ismun yaqa'un ala sittati ma'anin, suatu isim, suatu kata nama, suatu perkataan, taubah, taubat tu satu perkataan yang mengandungi 6 maksud. Salah satu daripadanya, biarlah kita tak sebut banyak pun, salah satu daripadanya minal al-madi min adh-dhunubi an-nadamah, yang lepas-lepas daripada dosa kesalahan kamu menyesal. Allah astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullah, kita minta ampun. Atubu ilaik, aku bertaubat. Minta apa? Daripada dosa kesalahan. Taubat menyesal dan berazam tidak akan melakukan dosa kesalahan yang pernah dibuat. Istighfar, kita minta ampun daripada dosa kecil. Yang kedua, unatubu ilaik, kita minta ampun daripada dosa yang besar. Itu beza istighfar dengan atub. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Atubu ilaik. Kalau pukul 8:30 tak menangis. Pukul berapa menangis? Pukul 4 pagi. Pukul berapa menangis? Pukul 4:30 pagi. Bila masa kita menangis? Masa seorang diri tak menangis juga. Habis ketika ramai-ramai qiyamul lail. Mengapa menangis? Biasa imam bawa tak? Dia bawa lagu sedih. Astaghfirullah. Mula-mula biasa. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Diulang lama-lama. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha. Ya ubah suara dia. Ya ubah. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita pun mengalir air mata. Kita kat belakang. Imam tak tahu lagi mengalir ke tak. Kita kat belakang mengalir dah. Dah. Mengapa menangis? Mengapa ni tu esok-esok? Menangis dah.
Yang awal-awal tadi tak menangis, yang sebelum daripada ini sekian bulan dah dengan istighfar tidak menangis, mengapa ketika itu kita menangis? Cuba tanya orang sebelah, tak dikuat kamu menangis, kenapa? Aku sedih dengan imam menangis. Itu ya jawapan dia. Ya. Kalau imam tak menangis dia. Bukan dia sedih dengan dosa kesalahan dia dengan Allah. Bukan dia sedih macam mana keadaan dia di hari akhirat. Syurga, neraka. Adakah di kalangan syaqi, celaka ataupun sa'id. Di kalangan orang yang gembira. Tak. Nak beritahu jauh lagi. Amalan kita daripada amalan para sahabat. Walaupun dari sudut lahirnya nampak sama. Jauh tuan-tuan. Beza langit bumi. Beza langit dengan bumi. Lembu hidup dengan lembu mati beza dia. Sama-sama lembu. Nah, ibadat kita tanpa kekhusyukan, tanpa keikhlasan, tanpa kesungguhan dengan ibadat yang hanya pergerakan zahir sahaja, seumpama lembu hidup dengan lembu yang mati. Lembu yang tidak ada nyawa, roh. Begitulah ibadat kita. Tu nak beritahu nilai dia terlalu rendah. Ada nilai tak? Masih ada. Masih ada, kata Imam Ghazali, walaupun kamu dengan zikir bil lisan, kamu mengingati Allah hanya dengan sebutan di lidah, masih kamu mendapat pahala. Tetapi itu yang paling minimal. Naik sedikit lagi, az-zikru bil lisani wa qalb. Kamu mengingati Allah dengan lidah dan dalam masa yang sama dengan hati. Itu peringkat yang kedua. Sebelum naik peringkat ketiga dan akhirnya dengan peringkat yang keempat. Jauh lagi. Peringkat kedua tu baru separuh. Separuh pun kita masih belum sampai. Saja kita sebut ni sebagai peringatan, sebagai nasihat. Sebagai nasihat. Dan nasihat untuk tuan-tuan dan nasihat untuk diri saya sendiri. Sama. Kita sebut, saya sebut pun saya fikir diri saya. Bukan sebut hanya untuk tuan-tuan sahaja, tidak. Kalau wirid zikir seumpama itu, saya pun fikir diri saya, ya Allah, aku pun banyak juga wirid zikir seumpama itu. Lidah sahaja semata-mata menyebut. Mudah-mudahan menjadi satu muhasabah, postmortem untuk diri kita. Sebelum daripada kita dihitung, yang mana perhitungan tersebut tidak ada lagi campur tangan perhitungan daripada kita di akhirat. Tak boleh buat apa dah. Sekarang boleh lagi nak ejah-ejah. Boleh lagi. Nak ejah. Nak potong belak ke. Nak guna apa dia spoket kecil. Boleh lagi. Nak suruh jadi laju sikit. Nak ibadah kita pun samalah. Boleh lagi kita nak adjust. Nak habis dah ni. Atas kadar yang aku lihat pada beberapa kitab-kitab dan kadar yang aku dengar daripada guru-guruku yang mempunyai ilmu dan hikmah, hal keadaannya aku harap daripada orang-orang yang gemar padanya akan berdoa bagiku. Jadi diambil ilmu ni daripada kitab nombor 1, rujukan kitab-kitab yang dikarang oleh ulama, dan juga daripada Al-Quran serta hadis, juga daripada percakapan guru. Penting tuan-tuan kalau kita belajar, guru yang menceritakan kitab. Jangan guru yang hanya membaca kitab. Itu pesanan daripada Ustaz Aziz Lubuk Tapah. Dia sebagai guru, kita belajar juga sedikit. Sekali seminggu, semasa kat Kelantan dahulu, dia pesan. Pesan itu daripada pesan gurunya semasa dia belajar di Fatani. Belajar di Fatani, Thailand sana, guru dia pesan. Guru dia kata pesanan itu daripada pesanan guru dia tu lagi. Itu salah satu pesanan guru. Kalau hendak belajar, belajarlah daripada guru yang menceritakan kitab. Jangan guru yang membaca kitab. Baca sekejap ya. Nak habis ni. Saya boleh baca. Kalau nak baca untuk salah satu malam, tak ada masalah. Itu sikit, baca. Beritahu apa maksud dia, baca. Boleh.
Tetapi tuan-tuan tak ke mana, dan apabila tuan-tuan kalau ditakdirkan masuk medan menyebarkan ilmu, sama juga cara tuan-tuan sebarkan. Tuan-tuan hanya baca dan beritahu sikit, baca beritahu sedikit. Kalau kita ambil daripada orang menceritakan kitab, dia baca walaupun sebaris, dua baris, diceritakan mengenai perkara tersebut dan benda yang berkaitan. Yang kat luar tu, tuan-tuan esok-esok pun apabila menceritakan, membaca kitab terhadap orang lain, begitulah cara syarahan dia. Dia akan jadi seumpama itu. InsyaAllah, pokok naka, buahnya akan menjadi buah naka. D24 lah keluar. Dia tak keluar duit kapung. Nak tengok cara mana kita tanam ilmu yang kita ambil. Tu penting tu tuan-tuan. Tu cukup-cukup penting. Tambah apa? Orang yang menceritakan kitab ni, dia dah ambil daripada kitab-kitab yang lain apa yang diceritakan. Jadi tuan-tuan dalam masa sama kalau jumpa guru seumpama tu, walaupun belajar satu kitab, sebenarnya kemungkinan satu malam 4-5 kitab tuan-tuan belajar sebenarnya. Kalau yang cerita bab kitab sungguh, Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin sebaris 5 jam tak habis kalau dia nak syarah. Sebab kitab ratusan kitab dah dalam kepala dia. Dah tu kalau dengar dia, Allah, bilalah nak habis. 2 baris satu petang, asar hingga ke maghrib. Pagi pula kalau belajar kitab tafsir dalam satu ayat, 2 ayat, tu pun 2 jam. Bila nak habis belajar dengan dia? Tapi dia kata itulah cara untuk belajar. Cara pelajar dia kira daripada dia 11 ataupun 13 tahun kat Mesir, orang yang abang-abang yang sempat belajar dengan dia tu, kita hujung-hujung dah. Yang belajar tu baru berapa kitab je habis. 11 tahun, kalau yang sempat dengan 11 tahun tak balik-balik, hanya berapa kitab yang habis. Tetapi, walaupun tak habis dengan puluhan kitab, ilmu Masya Allah, Tabarakallah. Seumpama seorang pelajar dia, mukri, orang kanan dia, orang yang baca kitab dia, Ustaz Amin Kedah. Ilmu. Kita dengar pun, ya Allah, anak murid hebat. Ustaz Amin Kedah tu mukri nombor 1 semasa kat Mesir. Sekarang ni saya tak tahu, tak dengar berita. Tetapi sekali kita dengar majlis ilmu, sebelum ni dia baca untuk syekh je. Baca-baca syekh Sarah. Baca-baca syekh Sarah. Dia mukri, orang yang tolong baca. Pernah suatu hari orang panggil dia untuk buat majlis. Allahu Akbar, hebatnya kata. Tu orang anak murid. Kalau kuah tak tumpah pada anak murid, pada siapa lagi? Tu cara mempelajari ilmu. Kalau setakat baca, tuan-tuan boleh baca sendiri kat rumah. Kita sambung semula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعلنا من المخلصين واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين